Selamat sejahtera Dr. Siti dan rakan-rakan sekalian. Kajian kes saya ialah pembelajaran berdasarkan permainan komputer. Tujuan kajian saya ialah untuk mengkaji pemikiran pembangunan permainan komputer. Objektif saya ialah mengenal pasti proses pembangunan permainan komputer, mengenal pasti kemahiran pemikiran yang akan dibelajar melalui permainan komputer seperti kreatif dan inovatif, pemikiran kritis dan penyelesaian masalah, komunikasi dan kolaborasi. Menentukan persekitaran pembelajaran berdasarkan permainan komputer sesuai untuk kanak-kanak. Seterusnya, mengenai elemen-elemen yang saya pertimbangkan semasa memilih pembangunan permainan komputer. Elemen pertama ialah pembangunan permainan komputer itu mesti berjaya membangunkan pelbagai jenis permainan komputer untuk kanak-kanak. Elemen kedua ialah permainan yang dibangunkan itu mengandungi kurikulum, pedagogi dan penilaian. Elemen ketiga ialah sasaran permainan ini adalah untuk kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun. Elemen keempat ialah matlamat permainan komputer. Matlamat yang dibangunkan adalah untuk meningkatkan kemahiran kanak-kanak dari segi afektif, kognitif dan psikomotor. Dengan nasib yang baik, saya dapat menjumpai pembangunan permainan komputer yang memenuhi keempat-empat elemen ini, iaitu Encik Andy Wong. Dia ialah seorang pengarah projek WeShareWeCare.com. Saya berpeluang menjumpai beliau kerana sekolah saya menjemput penasihat organisasi mereka, iaitu seorang guru bersara untuk memberi ceramah di sekolah saya. Organisasi ini ditubuhkan pada tahun 2000 oleh sekumpulan pelajar universiti dan graduan. Objektif organisasi ini adalah untuk membantu kanak-kanak yang kurang bernasib baik dari segi pendidikan. Kanak-kanak ini terdiri daripada anak yatim, pelajar dari keluarga miskin, pelajar luar bandar, pelajar orang asli dan lain-lain. Mereka menekankan konsep ABC, iaitu menekankan akademik, balance iaitu seimbang dari segi fizikal, rohani, intelektual dan emosi. Yang akhir sekali ialah komunikasi. Sekarang mari kita melayari laman web ini. Melalui laman web ini kita boleh melihat sejarah mengenai WeShareWeCare.com ini, filosofi mereka, misi mereka dan konsep ABC mereka. Selain itu, kita boleh lihat projek yang mereka lakukan, dan di sini kita boleh lihat dia menyediakan library, iaitu mengandungi e-learning program. E-learning program ini adalah permainan komputer yang mereka bangunkan. Dan sini mereka juga menyediakan ruang untuk pelajar menanya soalan mengenai subjek-subjek di sekolah. Dan setiap subjek ini mereka boleh menanya soalan yang mereka menghadapi semasa menjawab soalan. Dan setiap soalan ini akan dijawab dan dijelas dengan detail. Selain ini, mereka juga menyediakan kafe, iaitu forum. Dan forum ini terdiri daripada 2 orang yang dapat kanak-kanak berbincang dengan mereka mengenai masalah mereka. Seterusnya ialah mengenai soalan temubual yang saya bentuk. Soalan temubual yang saya bentuk dibahagi kepada 4 bahagian mengikut matlamat dan objektif kajian kes ini. Bahagian pertama adalah mengenai pemikiran pembangunan permainan komputer, iaitu terdiri daripada 6 soalan. Bahagian kedua ialah mengenai proses pembangunan permainan komputer yang terdiri daripada 7 soalan. Dan seterusnya ialah mengenai kemahiran pemikiran yang dipelajari melalui permainan komputer,
Ia terdiri daripada 4 soalan dan akhir sekali mengenai persekitaran pembelajaran berasaskan komputer sesuai untuk kanak-kanak. Ia terdiri daripada 4 soalan juga. Dan soalan ini di-email kepada Encik Andy Wong dan beliau menjawab soalan ini dan email kembali kepada saya. Di sini adalah jawapan dia. Daripada jawapan yang saya dapat daripada Encik Andy Wong, saya masukkan ke dalam jadual mengikut bahagian dan soalan saya. Melalui jadual ini, saya membuat analisa mengenai setiap soalan yang dijawab oleh Encik Wong. Dan melalui sana, saya mendapatkan jenis pemikiran dia. Saya menentukan proses pembangunan permainan komputer dan saya juga dapat melihat permainan komputer yang dibangunkan oleh mereka mempunyai teori-teori pembelajaran dan nilai-nilai yang diintegrasi dalam permainan mereka. Daripada jawapan yang saya dapat daripada Encik Andy Wong, saya cuba membentukkan proses pembangunan permainan komputer beliau. Langkah pertama yang dia gunakan adalah mengenal pasti matlamat, kemudian menganalisis keperluan seperti keperluan pengguna, trend di pasaran, nilai pasaran, masa yang ada untuk pembangunan permainan itu. Kemudian sekumpulan ahlinya akan menjana idea-idea secara brainstorming. Daripada idea-idea yang dijanakan itu, mereka akan membangunkan permainan komputer itu. Selepas permainan komputer itu disiap, mereka akan cuba bermain dan mereka akan menilai permainan itu, dan setiap ahli akan menilai permainan itu dengan memberi markah. Jika terdapat kekurangan, mereka akan menambah baik dan kitaran ini akan berkitar, maka sehingga setiap ahli kumpulan memberi sebanyak 90% markah kepada permainan yang dibangunkan itu. Barulah permainan itu dipasarkan. Daripada proses pembangunan ini, saya cuba berbanding dengan proses inovatif. Dari sini kita boleh lihat proses inovatif adalah mengenal pasti objektif, kemudian menjana idea, kemudian mengenal pasti idea itu dan menilai dan memilih idea yang paling berpotensi, kemudian membangunkan idea itu dan menilai keputusan. Dari sini kita boleh lihat proses-proses pembangunan yang digunakan oleh Encik Wong juga mempunyai unsur-unsur inovatif, iaitu dia mengenal pasti matlamat, kemudian menjana idea dan dia membangunkan permainan itu dan menilai. Saya juga membandingkan proses pembangunan permainan komputer itu dengan proses kreatif Betty. Daripada proses kreatif Betty, langkah pertama adalah menjana sebanyak idea yang boleh, kemudian fokus pada idea yang dijana dan menilai dan menggaji idea-idea yang dipilih itu. Dari sini kita juga boleh lihat proses pembangunan permainan komputer yang digunakan oleh Encik Andy Wong juga mempunyai proses kreatif. Dia juga menjana idea, kemudian menggunakan idea itu untuk membangunkan permainannya. Sekarang mari kita lihat elemen-elemen yang terdapat dalam permainan yang dibangunkan oleh mereka. Kemahiran pertama adalah kemahiran penyelesaian masalah. Mari kita lihat contoh. Ini adalah contoh kata berlawan. Ini adalah permainan yang digunakan oleh mereka untuk menjawab soalan berkenaan
berkenaan dengan kata berlawan. Terdapat soalan bahasa Melayu, mereka kena berjawab. Soalan bahasa Inggeris. Dan kita boleh lihat di sini, permainan-permainan ini adalah mengikut silibus sekolah, iaitu mengandungi core curriculum. Kemahiran kedua adalah komunikasi. Di sini kita boleh lihat dalam visharevcare.com terdapat forum. Dalam forum sini, mereka boleh menanya soalan kepada kedua-dua penasihat ini untuk mendapatkan jawapan mereka, membincang masalah mereka dan berkongsikan masalah dan pengetahuan mereka di sini. Dalam permainan yang dibangunkan oleh mereka menggunakan teori behaviorism. Jenis teori behaviorism yang mereka gunakan adalah pertandingan untuk mendapatkan hadiah. Berikut adalah hadiah yang akan dimenangi oleh pelajar yang rajin dan mendapat markah yang paling tinggi dalam pertandingan itu. Ini adalah hadiah yang untuk menarikkan minat pelajar untuk belajar. Ini adalah teori behaviorism yang digunakan oleh mereka. Kemudian mereka juga menggunakan penerakaan dan penemuan konstruktivisme. Dan akhir sekali, dalam permainan yang dibangunkan oleh mereka mempunyai nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral itu diserap dalam ejen-ejen ini. Mereka terdapat watak-watak yang dipanggil ejen-ejen OO8. Dan setiap ejen ini mempunyai nilai-nilai moral. Ejen-ejen khas ini adalah untuk menyelamatkan dunia dan mereka mesti menyelesaikan cabaran dan penggembaraan. Yang seperti kita lihat, kena menjawab soalan mengenai silibus sekolah untuk menyelesaikan cabaran. Dan nilai moral seperti berani, jujur dan memelihara persekitaran juga akan diserap dalam permainan. Sekarang mari kita lihat kepada permainan komputer yang dibangunkan oleh mereka. Ini adalah Fitride. Sebab pelajar memerlukan password untuk login dan identiti mereka akan dikenal pasti sebelum login sebagai member untuk bermain permainan ini. Sebab hadiah akan diberi kepada mereka, maka identiti mereka perlu dikenal pasti. Dari sini kita boleh lihat watak-watak ini akan bergembara, menerokai, dan bila sampai ke sini mereka kena menjawab soalan. Dan setiap soalan, jika salah, kita terdapat question assistant untuk membantu kita. Tetapi saya bukan seorang full member, maka saya tidak dapat lihat question assistant ini. Maka dalam permainan yang sebenar, dia mempunyai kawasan yang lebih luas untuk pelajar menggembara, dan yang kita sini boleh lihat dia akan dapat mengutip benda-benda ini. Dan di sini kita boleh lihat nilai moral yang diterap dalam permainan ini. Yang boleh kita lihat arahan ini, kita perlu memulangkan benda yang kita kutip itu kepada owner untuk mendapatkan token. Dan token itu akan membantu kita menyelesaikan masalah, menghadapi cabaran yang seterusnya. Ini adalah soalan matematik. Beginilah permainan komputer yang dibangunkan oleh Visharevcare. Hasil kajian kes ini dapat menyokong tujuan dan objektif kajian tindakan saya, iaitu membina khusus mereka cipta permainan komputer untuk kanak-kanak.
Hasil daripada kajian kes ini iaitu pemikiran seseorang pembangun permainan komputer dan proses pembangunan permainan komputer ini amat penting untuk saya menerap dalam kursus mereka cipta permainan komputer untuk kanak-kanak. Dengan memahami pemikiran seseorang pembangunan permainan komputer, maka saya boleh menerapkan kemahiran pemikiran itu kepada kanak-kanak saya, dan proses pembangunan permainan komputer juga amat penting untuk saya mengajar kanak-kanak saya membangunkan permainan komputer dengan proses yang sistematik. Selain itu, kemahiran pemikiran yang akan dibelajari melalui permainan komputer seperti kreatif, inovatif, komunikasi, penyelesaian masalah. Daripada kemahiran ini, kita boleh dapati bahawa ia adalah kemahiran abad ke-21 kanak-kanak. Maka melalui kursus mereka cipta permainan komputer untuk kanak-kanak, ia dapat meningkatkan kemahiran abad ke-21 seorang kanak-kanak. Daripada hasil kajian kes saya ini, saya juga dapati bahawa persekitaran pembelajaran berdasarkan permainan komputer sesuai untuk kanak-kanak. Maka sekali lagi, hasil ini dapat menyokong kursus saya, iaitu dalam kursus ini saya akan membina persekitaran pembelajaran berasaskan permainan komputer itu sesuai untuk kanak-kanak saya. Maka sekian pembentangan saya. Sekian, terima kasih.